Assalamualaikum, good morning everyone. So hari ni hari Ahad. Hari ni agak lewat sikit. Hari ni saya nak share tentang LSD running dan juga MAF running. Skop saya punya video hari ni lebih kepada orang yang beginner ataupun amatur yang baru-baru nak mencuba pelbagai teknik larian. Sebelum kita start perkongsian hari ni, jom kita layan intro channel saya. Baik, untuk larian ada banyak mazhab kat luar sana. Saya pun dulu lebih berpegang pada konsep high intensity, empuk sampai kita bong. Dan memang betul faster result dari segi performance untuk kita latih di zone 4 dan 5. Tapi kalau yang baru saya tahu susah. Nak maintain zone 4 tu pun 10 minit pun kita dah boleh give up lah. Sebab tu kita perlu bina dulu stamina dan endurance kita. Apa itu MAF? Apa itu LSD? MAF dia adalah maximum aerobic function. Formula dia 180. Kita tolak dengan umur kita. Jadi bagi saya dapat 165. Kalau dari segi harit pula, 165 tu macam garisan sepadan antara zon 3 dan zon 4 saya. Jadi apa kita nak buat untuk MAF dan LSD, kita fokus lebih kepada heart rate kita dan bukan pace. Kalau anda buka, especially blok-blok yang buat study tentang benda ni, it's all about going slow. Dia memang tak pernah suruh kita set pace, tak ada. So larian ni, dia lebih kepada endurance building secara general, especially untuk beginner. Kalau anda nak buat training ataupun larian yang lebih performance orientated, sesekali boleh buat larian macam interval, larian naik bukit, juga larian-larian yang masuk zon 4 dan zon 5. Tapi aerobic base, stamina secara asasnya, inilah caranya. So kalau anda memang baru start dan anda cakap, bang saya memang slow sangat saya lari untuk dapatkan keadaan yang selesa, bagi saya tak ada masalah. Sebab daripada apa yang saya tengok, ramai juga kenalan saya yang daripada pace 11 pace 10, sekarang dah pace 6, pace 5. Dia orang banyak kan latihan zon yang rendah. Tapi dia ada satu trik kat situ. Berdasarkan apa yang saya tengok, berdasarkan feedback kenalan, nak buat low intensity ni lebih banyak kepada kekerapan. Kita jarang-jarang buat, mungkin result tu datang dengan sangat-sangat lambat. Tapi kalau anda rajin buat, anda buat dengan kerap, result tu datang dengan cepat. Tapi kalau tanya saya sendiri, saya buat ke tak, saya lebih prefer buat LSD, saya tak buat MAF. Sebab apa? LSD dan MAF ni dia macam adik-beradik je. So saya prefer untuk buat LSD sebab saya nak gain mileage. Saya nak train diri saya untuk lebih mileage. MAF ni dia adalah satu program yang bukan train kita untuk mileage, tapi dia train untuk aerobic secara am. Kalau ikut formula MAF, saya akan dapat 165. Kalau ikut calculation zone harit saya, LSD pun saya tak boleh lebih daripada 163. So apa yang saya nampak dia lebih kurang. Cuma fokus MAF dan LSD berbeza. MAF ni dia fokus lebih kepada jarak yang pendek. LSD ni macam nama dia, long slow distance running. LSD running. So dia memang target untuk mileage 15 kilo, 20 kilo. Macam hari ni larian saya target untuk buat 15 kilo. Sebab saya baru 2 bulan berlari. So belum nak buat lagi 21. So apa formula LSD? Formula LSD ialah tidak melebihi daripada zon 3. Jadi kalau anda tak ada heart rate monitor, tak ada smartwatch, macam mana nak buat? Kita buat menggunakan perasaan badan kita. Macam mana saya sekarang boleh cakap beberapa perkataan sekali tembus. So orang putih kata talkable pace. Macam saya ni boleh bercakap. Tapi zon 3 ni bukan bermakna kita akan bercakap dengan mudah. Cuma zon 3 ni dia membolehkan kita untuk bercakap beberapa perkataan sekaligus. Kalau macam zon 4, dia memang sangat susah untuk kita cakap lah. Cakap pun word by word. Dari segi pace, kita tak kisah stress lagi. Kalau nak beli heart rate monitor pula, perlu ke beli jam yang mahal? Bagi saya tak. Beli apa yang ada dalam bajet dulu. Sebab saya tengok, contoh Mi Band Mi Band pun dah cukup untuk track kita punya heart rate saja. Harga pun tak sampai RM1. So okey dah. Macam saya hari ni saya tak pakai pun heart rate strap. Walaupun saya ada, nak share dekat saudara-saudari yang benda ni simple je. Saya rasa bacaan dia okey. Cuma sensitivity, sensor itu terhadap perubahan heart rate kita, dia kurang sikit. Macam kalau anda buat interval, di mana zone anda akan naik dan turun, kita perlukan data heart rate kita yang tepat dengan cepat. Kita nak tahu bila kita dah cool down, kita nak tahu bila kita dah sampai max. Tapi macam LSD ni, itu something kita boleh maintain je satu level je heart rate kita. Kita tak ada buat aktiviti yang menyebabkan heart rate kita melonjak ataupun spike. Pakai heart rate smartwatch biasa pun dah cukup dah. Kalau kita cakap tentang LSD ni, buat seminggu sekali pun dah okey dah. Tak perlu buat terlalu kerap pun tak apa. Sebab
Dia salah satu larian untuk jangka masa yang panjang dan mileage dia jauh. Tu tak perlu buat crowd sangat. Seminggu sekali atau 2 kali dah cukup. MAF on the other hand, sebab dia easy dan dia short, kalau 100 jari nak buat selalu, especially for beginners, sangat-sangat sesuai. MAF dan LSD, ingat fokus dia memang betul-betul kepada membina ketahanan kardiovaskular, nanti kata lain untuk membina stamina. Tapi macam saya sendiri, saya pelbagai kan. 2 hari lepas saya ada buat larian di zon yang tinggi, saya cuba cari pace. So hari ni saya buat LSD, dapatlah saya masuk di zon yang easy. Jangan salah faham kalau 100 jari nak buat recovery, memang betul-betul recovery, dan 100 jari perlu lari di zon 2. 100 jari boleh google, banyak kebaikan, especially lepas kita buat larian yang lasak sama seperti berbasikal, lari pun kita ada recovery run. So kenapa saya kata benda ni sangat best? Larian LSD dan MAF ni sangat seronok. Yes, because especially pada beginner lah, kita kadang-kadang lari kita nak ikut kawan, kita kadang-kadang lari kita nak ikut masa. Jadi saya faham benda ni dia mencabar. Sebab semua orang dia ada background sukan, tak ada masalah, kita senang nak push diri kita. Tapi setengah orang dia memang tak ada background sukan, jadi susah untuk dia nak tahu macam mana nak push diri dia. Masalah besar tentang jogging atau berlari ni adalah ketahanan mental itu sendiri. Bukannya saya kata sukan lain ni tak mencabar, tapi larian ni dia sangat personal, kita dengan diri kita je. Contoh saya pun juga berbasikal dan main sukan lain. Sukan lain ni kita boleh harapkan teammate kita, rakan pasukan kita juga boleh harapkan pada equipment. Tapi larian ni dia tak banyak sangat benda atau faktor variable lah. Apa dia dalam bahasa Melayu? Modeh manipula. Gitulah. Saya dulu belajar sains dalam bahasa Inggeris, lupa diri kejap. So banyak variable yang boleh contribute pada sukan lain ni untuk kita lawan mental kita. Tapi sukan running tak banyak. Sukan kita dah back on track. Cuaca panas-panas, easy dah zone. Kita nak masuk balik, jom. Saya lupa nak rakam tadi, saya berhenti sekejap je untuk, bukan berhenti rehat, tapi untuk minum air. Lupa tekan rekod, sorry guys. Kenapa perlu berhenti untuk minum air? Sebab LSD ni dia akan ambil masa yang lama. Kita pun tak nak body kita dehydrate. Bila body kita dehydrate, heart rate kita akan naik. So rugilah, heart rate kita boleh je rendah lagi. Baik, bercakap tentang heart rate ni, ada beberapa faktor yang boleh mempengaruhi. Macam contoh sekarang, matahari dah mula keluar, badan kita dehidrasi akan buat heart rate kita naik. Cuaca yang panas, kalau badan kita penat ataupun tak cukup tidur, badan sakit, tak cukup recovery, pengambilan kafein, ataupun kita tengah stres ke, itu semua boleh effect juga kita punya heart rate pada sesuatu pace. Jadi lain hari kita tak boleh expect pace yang sama dengan heart rate yang sama. Macam contoh hari ni, pace saya berubah, tidur tak berapa cantik dan juga berlari sambil berakam. So bercakap ni memang buat kita dahaga dan buat penat sikit lah. Tapi tak apa, saya tak kisah sebab saya buat LSD hari ni, so it's all about volume. Satu kesan yang sangat baik untuk orang yang buat MAF dan untuk orang yang buat LSD macam saya yang tengah nak kurangkan berat badan, MAF, LSD memang sangat sesuai. Zon 2, zon 3 lah zon pembakaran kalori yang bagus. MAF dan LSD lebih kurang, dua-dua low intensity, dua-dua easy. Beza adalah jarak. Tapi dari segi efek dia apa beza? LSD melatih kita untuk biasa lari pada jarak yang jauh, MAF tidak. So advantage orang buat LSD untuk build confidence untuk lari pada distance yang jauh. Sebagaimana contoh pada saya sendiri, dah pernah buat LSD 15, larian 10 km seterusnya saya lebih confident untuk fight cari pace sebab kita dah sentuh 15. So the next time saya buat 21 pula, saya akan lebih confident untuk cari pace bila buat 15. Macam saya cakap tadi, obstacle yang besar berlari atau jogging ni kekuatan mental kita. Mental tak kuat, 5 kilo pun tak dapat. Mental keras, full marathon boleh pergi, ultra marathon boleh pergi. LSD adalah cara yang sangat-sangat sesuai untuk kita build confidence, untuk kita gain more mileage pada larian-larian yang akan datang. Okay, Alhamdulillah dah selesai larian hari ni. LSD buat 16. Pace korang tengok, pace memang tak ada hal punya. Kalori dapat burn banyak lah. Okay, Alhamdulillah saya punya average hari ialah 159. So average saya adalah zone 3. Maksimum saya agak terkeluar sikit lah, 174. Itu mungkin sebab saya bercakap atau mungkin sebab waktu larian naik bukit kita terlupa sikit. Sebab MAF ni atau LSD ni yang penat dia lebih kepada kita nak monitor heart rate kita dan stay dalam zone. Okay, over time bila kita dah nak sampai ujung, pace kita mungkin akan drop, heart rate kita mungkin akan cuba naik sebab badan kita dah penat. Jadi itu normal sebab kita tak perlu kisah tentang pace. Perbanyakkan duduk di zone 3 ya, jangan masuk zone 4, zone threshold kalau boleh. Ini bukan nasihat daripada saya sendiri, ini nasihat daripada blog-blog dan artikel yang tahap-tahap international dah. So diorang dah buat kajian, diorang dah study semua ni dan memang kesan dia diorang dah study. Saya cuma sampaikan perkongsian hasil daripada apa yang saya buat dan Alhamdulillah setakat ni LSD membantu. Tapi kalau boleh anda jadilah seorang pelari yang versatile. Ada hari anda buat hard training, ada hari anda buat
easy run, ada hari kita buat recovery run. So kalau anda combine tiga-tiga tu, pada pengalaman saya sendiri, larian dengan mengkombinasikan semua benda tu sebenarnya saya rasa lebih banyak memberikan kesan dan lebih cepat memberikan kesan dari segi pace, dari segi hari yang lebih baik compared to zaman dulu yang saya lari-lari kosong, hari-hari kita nak kejar dan kita nak push je. So saya rasa dengan campuran high intensity, low intensity, medium intensity, recovery run dan rest, benda ni semua akan membantu kita untuk jadi runner yang lebih baik, lebih efisien, dan kita boleh improve dengan penggunaan masa yang kurang. So overall Alhamdulillah, kepada saya dan beberapa kenalan saya, low intensity training seperti MAF dan LSD berkesan. So saya harap kepada anda juga, anda dapat memanfaatkan kaedah training ini. Macam saya cakap tadi, be versatile, mix it around, jangan duduk satu level je. Okay, kita try new things, kita try explore. Apa-apa pun kita buat sesuatu tu, biarlah kita belajar dulu, kita study, kita dah tahu pro and cons, dan kita try our best untuk buat, insyaAllah. I wish you all the best untuk korang punya future runs. Apa-apa pun kita bersukan ni, untuk kita sihat, kita lose weight. Alhamdulillah kalau ada yang macam tu, I wish you all the best. Sebab saya pun sama. Apa-apa pun jangan terlampau stres, jangan terlampau nak kejar pace, jangan terlampau nak lose weight. Kita fokus pada kesihatan secara am, kita fokus pada fitness secara am, insyaAllah. All the best. Okay, jumpa lagi di perkongsian yang akan datang. Saya harap anda semua dapat memanfaatkan perkongsian saya kali ini. Salah dan silap saya minta maaf. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.